Hi guys, welcome back to my channel. So dalam video kali ini kita nak buat apa? Kita nak buat soalan MRSM guys. MRSM, soalan percubaan MRSM. Jom kita mulakan. So guys, kalau kamu lihat dekat sini, ini adalah soalan Maktab Rendah Sains Mara. Dan kalau kamu lihat untuk bahagian A, di sini mereka ada 10 soalan dan dia ada 3, 5, 4. Soalan dia 3 hingga 5 markah. So itulah apa yang kita nak tengok sekarang bahagian A. So guys, jom kita lihat soalan pertama. So ini adalah soalan pertama. Apakah yang dia tulis dekat sini? So dia kata Bakri ingin membeli polisi insurans perubatan untuk dirinya. Bayaran premium bulanan yang harus dibayar RMP berubah secara langsung dengan Q. Guys, ini adalah soalan ubahan. Baca saja something berubah secara langsung atau songsang dengan something. Kamu tulis something itu dalam bentuk ayat guys. Dia kata RMP berubah secara langsung dengan umurnya Q. So maksudnya apa guys? Tulis dulu dekat sini RMP berubah secara langsung dengan dia punya umur Q. Itulah benda pertama yang kita tulis. Next, kita continue baca balik. Dia kata ketika itu, ketika Bakri berumur 25 tahun. So maksudnya umur dia adalah Q. So Q tu adalah berapa sekarang? Q tu adalah 25 tahun. Premium bulanan yang dibayar iaitu apa? P itu adalah berapa sekarang? 150. Itulah apa yang dia kata. So guys, dalam soalan ubahan, cikgu dah beritahu kamu tu. First step kamu tulis apa? P berubah secara langsung ni tukar kepada dua benda, iaitu apa? Sama dengan dan juga K. K itu adalah constant yang kamu akan dapat. Sama dengan K dan Q dekat sini. Sekarang kita gantikan saja nilai yang dia bagi dekat sini. So Q adalah umur dia. Umur dia berapa tadi? Umur dia adalah 25 tahun dan P adalah RM150. So kita masukkan saja P 150 sama dengan KQ. Umur dia adalah berapa? 25 tahun. Kita tulis saja 25 dekat sini. So kalau kita tulis 25 dekat sini, kita akan dapat nilai K adalah sebanyak 150 bahagi dengan 25, kita akan dapat jawapan 6. So nilai K dekat sini adalah berapa guys? 6. Tapi kita tak stop dekat sana. Kita tahu constant dia adalah 6. Kita belum habis baca soalan lagi kan. Jom kita baca soalan dia lagi. Dia kata apa? Dia kata kira premium bulanan. So premium bukan krematorium tu tempat orang meninggal. No. Kita tengok ni. Kira premium bulanan. Premium maksudnya nilai P dekat sini lah. Premium dia lah untuk yang perlu dibayar sekiranya dia membeli polisi tersebut ketika dia berumur 35 tahun. So 35 tahun tu adalah nilai apa? Q. Q tu 35. So dia suruh kamu cari nilai P apabila Q nya adalah 35. That's what you guys need to do. So kita kena cari P. Kita tulis dulu dia punya persamaan dulu. Persamaannya adalah P sama dengan K adalah 6 tadi dan kita ada Q dekat sini. So dia suruh kita cari P apabila Q nya adalah 35. So P adalah sama dengan 6 darab 35 guys. Gunakan kalkulator. 6 darab 35 kamu akan dapat berapa? 210. Yes, 210. Itulah apa yang kamu akan dapat. But kamu tulis saja RM210 adalah premium yang perlu dibayar oleh Encik Bakri apabila dia 35 tahun. Guys, soalan pertama 3 markah dah sapu settle. Jom kita pergi ke soalan kedua sekarang. Alright guys, soalan nombor 2 sekarang. Jom kita lihat apakah soalannya. Ini adalah soalan kedua. Jom kita baca soalan dia. Dia kata jadual 1 menunjukkan bilangan pekerja 2 buah syarikat yang menerima suntikan vaksin A dan suntikan vaksin B. So kita ada 2 suntikan, iaitu vaksin A dan juga kita ada vaksin B. Vaksin B tu kita letak warna lain lah supaya dia nampak ya. Dan dia kata di klinik sejahtera. Bagi mengelakkan penularan penyakit berjangkit. Saya tahu kamu fikirkan COVID-19, betul, alright? Kita continue. Syarikat Budi dan Syarikat Bakti masing-masing telah membayar RM1071 dan 52159 bagi suntikan vaskin tersebut. Apa yang mereka cuba cakap ni? Dia ada 2 syarikat pula sekarang. Syarikat pertama ni dia kata Syarikat Budi. Syarikat Budi dia bayar berapa? Membayar sebanyak RM1071. Dan yang kedua dia ada Syarikat Bakti. Syarikat Bakti telah membayar 52159. Okey, banyak sangat maklumat kelirukan dekat sini. Alright, kita tengok dulu apa yang dia kata. Waskin tersebut kira harga bagi satu suntikan waskin A menggunakan kaedah matrix. Dia nak kita gunakan kaedah matrix. And actually guys, kamu nampak tak? Dia dah bagi maklumat dekat sini. Apa maklumat dia bagi? Syarikat Budi ni, dia punya vaksin A adalah 5, vaksin B adalah 2. Syarikat Bakti ni, dia punya vaksin A adalah 3 dan vaksin B adalah 8. Guys, first, the tips dekat sini, apa yang dia suruh kamu cari, itulah apa yang kita kena cari. So itulah mesti pemboleh ubah yang kita kena letak X dan Y. So dia suruh kita buat
kira harga bagi satu suntikan vaksin A. So harga vaksin A tu adalah satu harga, dan suntikan vaksin A, dan dia ada satu lagi kan, vaksin B kan. Okey, itu adalah menggunakan kaedah matrix. So dekat sini harga vaksin A dan B tu adalah kita punya unknown yang kita nak gunakan, pemboleh ubah yang kita nak gunakan. So let's say vaksin A harga dia adalah RMX katakan. Okey, harga kita tulis dulu dekat sini. Okey, harga vaksin A adalah sebanyak RMX dekat sini, dan harga vaksin B adalah sebanyak RMY katakan. So ini adalah kita punya petua, vaksin A adalah X dan vaksin B adalah Y. Actually guys, korang boleh saja letak A untuk harga vaksin A adalah A dan harga vaksin B adalah B. Saya tak nak kamu keliru dengan A, B, sebab tu saya letak X dan Y dekat sini. Alright, sekarang dia gunakan 5 vaksin A. Maksudnya vaksin A ni harga dia berapa kita kata tadi? Vaksin A harga dia adalah apa? X kan, dan vaksin B harganya adalah apa? Y. So harga vaksin dia, jumlah yang syarikat Budi ni bayar tadi berapa? Syarikat Budi ni dia bayar tadi 1071. Itulah Budi yang bayar. So Budi kalau dia bayar 1071, itu mestilah untuk 5 vaksin A dan 2 vaksin B. So maksudnya 5X tambah 2Y itu adalah salah satu persamaan yang kita akan dapat ya, iaitu 5X tambah dengan 2Y. Jumlah bayaran yang mereka telah bayar adalah berapa tadi guys? Berapa? 1071. Itulah nilai dia. Kita tulis 1071. So itu adalah harga yang dibayar oleh syarikat Budi. Now, yang kedua pula, syarikat Bakti ni 3X tambah dengan 8Y. Okey, 3X tambah dengan 8Y adalah sebanyak 2159. So kita tulis dulu dekat sini, 3X tambah dengan 8Y adalah sebanyak 8Y, betul ke? Betul, 8Y adalah sebanyak 2159. Kita tulis 2159. So kita dah ada dua persamaan ini guys. Kita dah ada dua persamaan ni. Cukuplah, sebab ini adalah harga yang dibayar oleh syarikat apa? Syarikat Budi, dan yang ni adalah harga yang dibayar oleh syarikat apa ni? Syarikat Bakti. So dua syarikat tu kita dah pun tulis. So guys, kalau kita dah letak maklumat ini dalam bentuk persamaan, that's it. Kita boleh terus guna nilai-nilai ini dan cari dia punya persamaan guys. First, kalau kamu nak buat benda ni dalam bentuk matrix, apa yang kamu perlu buat? First step, ambil saja salin maklumat yang kita ada 2 dan 8 dalam bentuk matrix. So ini adalah maklumat yang kita dapat daripada persamaan ni. Pastikan depan ni semuanya X, belakang ni adalah Y. Kamu nak terbalik pun boleh, Y dan X pun boleh, no problem. But then dia mesti sama. Kalau X kat depan, X mesti depan. Y kat belakang, Y mesti apa? Belakang. So dan yang matrix yang kedua ni pula, kita tulis depan ni ada X, belakang ni ada Y. So atas tu kita tulis X, bawah tu ada apa? Y. Kita selalunya tulis maklumat yang ada kat depan ni dekat atas dan yang kat belakang ni di bawah, dan nilainya adalah sama dengan salin saja maklumat yang kita dapat dekat sini, iaitu 1071 dan 2159. Inilah maklumat yang kita dapat guys. So very simple now. Matrix ni, kalau kamu nak cari nilai X dan Y, apa yang kamu perlu buat? X dan Y adalah sebenarnya, matrix ni bila pindah sana dia jadi songsang. So kamu kena buat apa? Songsang matrix ini, inverse of the matrix multiply dengan matrix ini. So how do you write that? Inilah cara yang kita akan tulis. Kalau nak buat songsang, kita buat 1 per 2 number ini kita akan darab selang AD minus BC. 2 ni darab 5 darab 8 kita akan dapat 40, mesti tolak minus tolak BC 2 darab 3 kita akan dapat 6. Itulah maklumat yang kita akan dapat dekat depan. Lepas itu kita akan salin balik matrix yang ada di sini dengan sedikit perubahan. Apa perubahan dia guys? 2 ni kena tukar tempat dia, 5 dan 8 tukar tempat, so dia akan jadi 8 dan 5. Di mana 2 number ini dia tak akan tukar tempat, tapi dia akan tukar simbol dekat sini. So maksudnya 2 tu jadi negatif 2 dan 3 tu jadi negatif 3. Hope you guys understand about this. Yang ni adalah matrix songsang. Inilah cara kita songsangkan matrix ini. Dan sekarang kita kena salin matrix ni di belakang pula. Kita akan dapat 1071 dan 2159 di belakang guys. Kalau kita selesaikan benda ni, kita akan dapat 2 number, iaitu nilai X dan Y. Sebelah sini kita akan dapat 2 jawapan, atas dan bawah. That's what you guys need to do. So guys, bila kamu dah tulis benda ni, apa yang cikgu nak kamu buat adalah guys, buat yang belakang ni dulu guys. This is very important. Kalau kamu jangan buat yang depan ni dulu, nanti dia akan ada macam banyak pecahan dekat sana. So you guys do the behind one first, belakang dulu, then baru darab matrix yang bukan matrix, yang pecahan dekat depan. So pecahan dekat depan ni adalah 1 per 40 tolak 6, kita akan dapat 34.
dan belakang ni pula kita selesaikan. Okay guys, saya dah ajar kamu dalam video-video sebelum ini ada soalan matriks macam mana nak dapatkan jawapan ini. Cikgu dah pun ajar kamu. All you need to do is tulis matriks ni 1, 2, 3, 4 number dekat sini, dan matriks yang kedua ni dekat bawah, atas dan bawah buat saja garis dan kamu akan dapat jawapan pertama dan yang kedua. Mengikut garis-garis ini cikgu dah pun ajar benda ni. So macam mana kita nak dapatkan jawapan? Very simple. To make it simple guys, kalau kamu buat garis seperti ni, number pertama darab dengan ini, dua-dua darab. Lepas tu kamu kena tambah dengan number kedua, darab number kedua. So cikgu type untuk kamu dekat sini dalam kalkulator cikgu. Cikgu akan dapat 8 darab dengan 1071 dalam kurungan. Lepas tu saya akan tambah dengan negatif 2 darab dengan 2159. Ni darab dengan ni. Itulah apa yang saya akan buat bos. Bila saya tekan sama dengan, saya akan dapat jawapan sebanyak 4250 dekat sini. Itulah jawapan pertama yang cikgu akan dapat. Dan untuk yang kedua ni pula, barisan jawapan yang kedua ni pula apa cikgu buat? Negatif 3 darab dengan 1071. Tulis saja dalam kurungan negatif 3 darab 1071. Lepas tu tutup kurungan, tambah dengan yang kedua iaitu 5 darab dengan 2159. 5 darab dengan 2159. Apabila kita selesaikan ni, cikgu dapat jawapan 7580. 7582 bukan 80, 7582 dekat sini. So sekarang ni guys, all I need to do is apa? Tulis saja jawapan X dan Y adalah sebenarnya sama dengan dua jawapan ni. So mana dua jawapan? Yang atas ni kena bahagi dengan 34 lah, sebab 1/34 kan. So cikgu buat yang bawah ni dulu. 752. Apa benda aku merepek? Bukan 28, 7582 guys. 7582 bahagi dengan 34, cikgu dapat 223 dekat bawah sini. Dan untuk yang atas tu pula cikgu akan ambil 4250 bahagi dengan 34. Jawapan yang kita akan dapat adalah 125. Guys, kamu tak boleh biar jawapan dia macam ni saja. Kita tengok apa yang dia nak dalam soalan. Dalam soalan ni dia nak apa? Kira harga bagi satu suntikan vaksin A. Vaksin A tu adalah apa guys? Vaksin A tu adalah X. Kita dah pun catat benda ni kan. So kita tulis vaksin A. Alright, vaksin A adalah nilainya sama dengan RM125. Guys, this is what you guys need to write. Okay, berapa markah? 5 markah untuk soalan matriks daripada MRSM. Kalau soalan matriks keluar, kebanyakannya akan keluar cara macam ni untuk 5 markah. So maybe dalam SPM adakah benda ni akan keluar? Kita tak tahu, but kemungkinan boleh keluar juga. Just know how to do this and you boleh sapu beberapa markah dalam exam. Let's go for the next question guys. Soalan nombor 3 sekarang. Alright guys, soalan nombor 3 ni nampak tak? Ini soalan apa ni? Nampak cuboid, dia kata shows a cuboid. Okay, diberi bahawa isi padu cuboid itu adalah 840. Guys, ini adalah isi padu. Kalau isi padu, formulanya adalah luas keratan rentas darab dengan tinggi. So, mana keratan rentas, mana tinggi suka hati kamu. But saya akan ambil ini sebagai keratan rentas saya. So, saya akan ambil yang ni darab dengan tepi sini. Dan kita akan darab dengan tinggi dia, iaitu di sini 3x tolak 11. Maksudnya 3 benda tu kita kena darab lah. Kalau kita darab, kita dapat 840. Itulah apa yang dia kata, isi padu, betul? So let's write this down first guys. Tulis dulu betul-betul. Saya rasa saya nak tulis 7 ni kat depan dululah, sebab senang nak saya selesaikan nanti. Kita tulis dulu 7 dekat depan. Lepas tu dia kena darab dengan X tambah 5. Lepas tu benda ni pula kena darab dengan 3X tambah dengan berapa? Bukan tambah bang, tolak bang. Jangan buat salah bang. Tolak 11. Alright guys, this is what you guys need to do. Kalau kita selesaikan benda ni, kita kena dapat jawapan dia sebanyak berapa? 840. Itulah apa yang kita faham daripada soalan ni. Dan selesaikan ni dan cari nilai apa? X guys. So ini adalah persamaan apa? Kuadratik guys. So kalau kamu nak selesaikan benda ni, ada banyak cara nak selesaikan. So apa yang kamu nak buat, suka hati kamu lah. Saya nak selesaikan belakang dulu, baru saya nak darab dengan 7. Saya rasa benda tu agak senang sikit. So X darab dengan 3X juga akan dapat 3X kuasa 2. Lepas tu X dengan negatif 11. Negatif 11X tambah dengan 15X juga akan dapat negatif 11. Tambah 15 juga akan dapat positif 4X dekat sini dan negatif 55 kat belakang. Dan kita akan ada 7 kat depan. Alright, sama dengan 840. So kalau 7 bawa ke dalam dan darab, juga akan dapat 7 darab 3
21x kuasa 2 tambah dengan 28x tolak dengan 7/55. Guna kalkulator, jangan buat kesilapan dalam exam. Kita akan dapat 385 dan tolak 840. You tahu kenapa? Sebab cikgu telah bawa 840 masuk ke dalam. So dia jadi tolak 840. So persamaan dia akan jadi kosong. So persamaan saya yang besar dekat sini, cikgu akan dapat apa? Cikgu akan dapat 21x square plus 28x tolak 1225 sama dengan kosong. So ini adalah persamaan yang cikgu dapat, guys. So sekarang kita dah dapat benda ni. Next what you need to do, guys, benda ni kita kena selesaikan. Kamu boleh masukkan dalam formula ataupun negative b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. Kamu boleh buat persamaan itu ataupun kita boleh juga selesaikan dengan menggunakan kalkulator cara pemfaktoran. Whichever you wanna do, you guys can do it. Let's do it now. Saya nak buat cara kalkulator sekarang, maksudnya pemfaktoran. So saya akan pergi kepada mode equation tu unknown, kita tukar kepada degree-nya ada 2. A saya adalah 21, B adalah 28 dan C adalah negatif 1225. Saya masukkan dalam kalkulator. Kalkulator telah bagi tahu saya jawapan pertama saya adalah 7 ataupun jawapan kedua saya akan dapat sebanyak, teruknya dapat negatif 8 point cikgu dapat. So kalau tukar kepada pecahan, cikgu akan dapat jawapan negatif 25/3. Inilah cikgu akan dapat. So satu step kalau kamu buat cara yang ini tanpa gunakan formula, kalau kamu buat cara ni, make sure you guys tulis dia punya pemfaktoran, bawa tunjuk ke dalam. So you guys will have x minus 7 dekat sini. Okay, dan satu lagi kalkulator dekat sini, bukan kalkulator lah, gunakan kalkulator kan, kita bawa saja 3 bawa sana, kita darab. So kita akan dapat 3x tambah dengan 25 sama dengan kosong. You guys just need to bring this inside. Maksudnya jangan terus bawa negatif 25 ke dalam ni. Benda-benda ni basic, guys. 3 darab dengan x, kita akan dapat 3x. Lepas tu negatif 25 bawa ke dalam jadi positif 25. You guys get that, right? So kalau kita buat benda ni, kita akan dapat markah penuh. But then you guys must know, kita tidak boleh terima nilai x sebanyak apa ni, negatif 25/3. Kenapa tak logik? Kenapa tak boleh terima x tu negatif? Sebab dia negatif, kita tak terima ke? Bukan macam tu, guys. You guys tak boleh terima nilai ni sebab dalam gambar ni dia dah kata x tu adalah apa? X tu adalah dia punya panjang sisi, bukan panjang sisi. Okey. X ni ganti negatif dekat sini memang boleh. Boleh. Kamu cuba ganti boleh. So cuba ambil negatif 25/3 itu, guys. Kamu cuba tambah dengan 5, guys. Kamu dapat jawapan masih negatif lagi kamu akan dapat. So panjang ni akan jadi negatif secara logik kalau kamu ambil jawapan negatif 25 per apa? 3. Sebab tu kita tak ambil jawapan negatif. Kita tidak terima. Kita hanya terima jawapan X tu adalah 7. So kita tulis X tu sama dengan berapa? 7. Itu adalah jawapan bagi X, guys. Dia suruh kita selesaikan nilai bagi X. Kita dah pun selesai berapa markah? 4 markah untuk soalan ni. Soalan nombor 3 settle. Jom kita pergi ke soalan nombor 4 sekarang. So guys, kita akan tengok soalan nombor 4 sekarang. Ini adalah soalan nombor 4. Tengok pun dah tahu dia nampak macam soalan set sebab dia ada apa tu, gambar Venn diagram semua. Alright. Kita baca dulu. Dia kata Raja 2 menunjukkan bilangan pelajar dan minat mereka dalam 3 genre novel. Okey, dia ada 3 jenis novel dan dia dah kata bagi gambar dekat sini. Kita tengok pun dah tahu misteri, fantasy dan kita ada apa lagi? Historical, sejarah kita dah ada dah. Okey, kita tengok maklumat yang dia bagi. Dia kata number of element dalam fantasy adalah sama dengan number of element dalam misteri union dengan sejarah dan ada tanda komplement, guys. Tanda komplement jangan lupa sebab itu benda yang penting. Dia suruh kita cari nilai set semester. Okey, kalau kita nak cari nilai set semester, ini adalah nilai, maksudnya bilangan yang adalah set semester. But the problem is kita tak boleh tahu jumlah bilangan dia selagi kita ada nilai M dekat sana. So the first step is kita cari nilai M. Macam mana nak cari nilai M? Gunakan maklumat yang dia bagi dekat sini. Itulah apa yang kita nak buat. So number of element dalam fantasi. Okey, fantasi dekat mana? Dekat sini kan. Inilah fantasi dia. Number of element maksudnya unsur dalam fantasi ni berapa? 9 tambah 2 tambah 3 tambah dengan 3M. Itulah kita kena buat. So kita akan dapat berapa, guys? Tambah semua ni kita akan dapat 14 tambah dengan 3M. Cikgu tulis dulu dekat sini. 14 tambah dengan 3M. Itulah number of element dalam apa? Fantasy. Cikgu dah pun tulis dekat sini. Next, cikgu nak cari number of element dalam misteri union dengan sejarah complement. So mana misteri? Okay, ini adalah misteri. Alright, ini adalah misteri. Misteri union dengan sejarah. Maksudnya, okay, ini adalah sejarah kan? Sejarah yang ni pun kena termasuk. Yang ni. Okay, ini misteri union dengan sejarah. Dia kena gabung benda-benda ni, guys. Alright, kenapa dia punya garis macam ni? Okay, lebih kurang lah garis ni dekat tepi sini lah. Okay, misteri gabung dengan ni. Kamu kena faham.
Yang inilah dia punya misteri gabung dengan apa? Sejarah. So dia nak complement. Complement tu selain daripada itu guys. Maksudnya selain daripada benda yang cikgu lukis dekat sini, apa yang kita dapat? Kita dapat 3M dan 2M. So kamu kena tambah dua-dua tu, iaitu 3M tambah dengan 2M dekat sini guys. So kalau kita nak selesaikan dekat sini, it's gonna be very easy. 5M, 3M bawah sana tolak. Maksudnya kita ada 2M sajalah. Maka 2M tu sama dengan 14. Maka M kamu adalah 7 guys. Kita sudah pun tahu nilai M. But listen. Very important. Apa yang dia nak? Dia tak nak nilai M. Dia nak nilai set semesta guys. Dia nak universal set. So kalau kita nak universal set, semua ni kita tambah barulah dapat universal set, iaitu 18 tambah 2 tambah 9 tambah 3 ni tambah semua baru universal set kamu akan dapat. So kita akan tulis number of element dalam, alamak kena tulis universal set pula ni. Ni lah lebih kurang lah. Okey, jangan ketahu lah, jangan ketahu. Okey, cikgu buat saja dekat sini. Okey, yang ni cikgu buat saja arrow. Korang nak tulis macam mana, lukis korang punya hal lah. Saya tak nak buat. Okay, so find the number of universal set. Number of universal set adalah kita tambah semua ni 9, 10, 11, 12, 13, 14 tambah dengan 18, 24, 32. Kita akan dapat 32 tambah 2, 3, 5, 6M. 32 tambah dengan 6M. M tu adalah berapa? 7. Itu adalah bilangan semester. So kita buat saja benda ni. 32 tambah dengan 6 darab 7. Kita punya jawapan adalah sebanyak 74. Itu adalah jawapan kamu guys. Total kita ada 74 unsur dalam set ini. Kita dah pun selesaikan 4 markah untuk soalan ni guys. 1 soalan 4. Jom kita pergi ke soalan nombor 5 sekarang. Alright guys, kita akan lihat soalan nombor 5 sekarang. Okay, soalan nombor 5 dia kata apa? Nyatakan kontra positif. Okay guys, kontra positif ni saya rasa negeri Kelantan pun ada keluar kot. Cikgu dah lupa, but I think I did. Even in negeri Kelantan pun ada. Okay, kita tengok dulu kontra positif. Kontra positif ni kalau dia ada jika P maka Q, kita kena buat pelengkap bagi Q letak kat depan, pelengkap bagi P letak dekat belakang. So itu saja yang kita kena buat dalam kontra positif. So nyatakan kontra positif bagi implikasi berikut. Seterusnya nyatakan sama ada kontra positif tersebut adalah benar atau palsu. Okay, so kita nak tengok dia punya statement tu benar atau palsu lah. So kontra positifnya very simple guys. Kamu tengok jika benda ni kita panggil sebagai P. So cikgu highlight dulu untuk kamu warna yang lain. So ini adalah jika P. Okay, yang belakang ni pula adalah Q, maka Q. So yang kedua tu kita anggap sebagai statement di P, yang ni kita anggap P, yang ni kita anggap Q. So kalau kontra positif maksudnya kamu tulis apa? Kamu tulis jika Q, yang belakang ni tulis dekat depan, tapi kamu kena entirely songsangkan benda tu ataupun dia jadi pelengkap. Pelengkap maksudnya apa? Inilah cara yang kita kena tulis. So jawapan dia kita kena tulis. Jawapan yang pertama ni cikgu tulis dulu, kamu tengok. Kita tulis jika. Okey, yang belakang tu ditulis apa? B. Alright, dan kita ada 10 kan. Okey guys, kalau kontra positif kita kena terus jadi pelengkap. Pelengkap maksudnya dia entirely kita kena ubah. Maksudnya simbol yang dia kata lebih besar tu kita terbalikkan jadi lebih kecil. Dan bukan saja terbalikkan, yang ini adalah besar sahaja. So kita akan jadikan dia lebih kecil dan juga sama dengan. Jangan lupa benda tu, itu adalah pelengkap. Pelengkapnya maksudnya dia kena terbalik dan dia kena completely terbalik guys. Okey, itulah maksud dia. So kita kena buat B lebih kecil atau sama dengan 10. Maka kita tulis maka apa dekat depan sini ditulis apa? Dia kata B tambah 1 lebih besar daripada 11. So kita tulis B tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 11. B tambah 1 lebih kecil atau sama dengan 11. This is what kita kena tulis guys. Itu adalah jawapan pertama. Alright. Tapi dia tanya apa? Ini adalah kontra positifnya. Kita dah pun tulis dia punya kontra positif. Sekarang dia tanya kontra positifnya ada tak kontra positifnya benar ataupun palsu. So kita kena tengok statement yang kita tulis benar atau palsu. Okey, kalau B tu kurang dan sama dengan 10. Alright, B tu kurang sama dengan 10. So kalau kita letak 10, kita tambah dengan 1, kita akan dapat 11. Betul lah, kita dapat 11. Sebab dia kata kurang atau sama dengan 11 kan. Memang kita dapat 11. Tapi B ni katakan kurang daripada 10. Dia kata B kan kurang atau sama dengan 10. So dia jadi 9. 9 tambah 1, dia akan jadi kurang daripada 11 lah. So mana-mana nombor yang lebih kurang daripada tu, dia akan memang jadi kurang daripada 11. So pernyataan ini adalah pernyataan apa? Benar guys. Ini adalah pernyataan yang benar. So kita sudah pun tulis itu adalah jawapan untuk A.
Sekarang kita lihat soalan nombor B pula. Okey, dia suruh kita tulis apa? Tulis permis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Kita kena tulis permis yang kedua. Permis 1 dia dah tulis. Okey, ni adalah contoh soalan apa? Semua guys. Kalau semua, it's quite easy actually. Ditulis saja benda ni. Oktagon sekata mempunyai 20 penjuru. Mempunyai 20 penjuru. So kita potong benda ni mempunyai 20 penjuru. Mempunyai 20 penjuru. Dia kata semua oktagon sekata. Dekat sini dia kata PQRSTU. So kalau kita gabungkan perkataan yang tinggal tu, kita tulis saja PQRSTUVW adalah sebuah oktagon sekata. Itu saja guys. Just gabungkan perkataan yang tinggal saja. Saya potong benda yang sama, saya tulis yang tinggal. So maksudnya cikgu tulis PQRSTUVW adalah sebuah oktagon sekata. That's it guys. Kita sudah pun siap. That's it. Jawapan dia tak boleh tulis kat sini, kena tulis dekat bawah. Alright. Okay, cikgu tulis kat dengi. Korang faham lah. Right. Jawapan dia settle. Guys, itu saja. C. Alright. Bukan C. Soalan nombor 5. 3 markah. 3 tu lah saya cakap C. Okay. 3 markah dah settle. Jom kita pergi soalan seterusnya. Soalan nombor 6 guys. Completekan bahagian A dekat sini. Alright. Kalau kamu lihat soalan nombor 6. Ni adalah motion graph. Ini adalah topik motion graph. Jom kita baca. Dia kata rajah 3 menunjukkan graf laju masa. Guys. Laju masa. Penting laju masa tu dia ada 2 maksud yang kita boleh cari. Kecerunan dia dan juga luas di bawah graf. Dua-dua memberikan maksud yang berbeza. Kecerunan memberikan maksud perubahan laju ataupun kita panggil sebagai pecutan, nyah pecutan. Dan luas di bawah graf membawa maksud jarak yang dilalui. Settle. Topik ni dah beda. Simple dia. Okay. Satu objek bergerak selama 15 saat. So 15 saat dia bergerak. That's it. Dia kata. Lepas tu dia kata calculate, hitung kadar perubahan laju guys. Cakap saja kadar perubahan laju. Itu maksudnya pecutan ataupun nyah pecutan. Dan dia merujuk kepada kecerunan. Alright. Kita tengok. Dalam MS-2 objek itu dalam 8 saat pertama. Mana 8 saat pertama? Ini adalah kosong. Ini adalah 12. Ada pelajar ramai dia tanya, cikgu, apa benda ni cikgu? Dia bagi kosong hingga 12. 8 saat tu saya mana boleh cari? But you guys kena understand. Kalau kita nak cari dia punya perubahan laju, kita kena cari kecerunan. Garis ini adalah satu garis lurus. Dan tak kisahlah saya ambil 8 ke, 12 ke, saya ambil 10 ke dekat sini, atau kita ambil 6 ke, berapa je kita ambil nilai dia, garis ini tetap akan ada kecerunan yang sama. Maka perubahan laju dia mesti apa? Sama. So tak payah risau. Kita ambil saja total dekat sini guys. Daripada 0 hingga 12. Kalau walaupun dia nak 8, kita ambil saja 0 hingga 12. We gonna get the same thing only. So apa yang cikgu akan buat adalah saya akan ambil garis dari sini ke sini. Vertical distance dia adalah 24 tolak 18. Cikgu akan dapat apa? 24 tolak 18 kita akan dapat 6. Bezanya dekat sini. Yang ni kita akan dapat 6 Dan horizontal distance dia dekat sini kita akan dapat 12 dekat sini. So cikgu akan ambil saja beza vertical dan beza horizontal. Kita akan ambil benda tu. So kita akan ambil 6 per 12 guys. So kita akan ambil apa? 6 bahagi dengan 12 dan kita akan dapat MS negatif 2 kita akan dapat. So kita akan dapat 1 per 2 lah. Basically 0.5 MS negatif 2. You guys nak bagi dalam desimal pun boleh. You nak bagi dalam pecahan pun boleh. Tapi kamu kena faham satu benda. Guys, this is the trick yang saya selalu beritahu pada kamu. Dia kata kadar perubahan laju. Dia tak kata pecutan ataupun nyah pecutan. Kalau dikata kadar perubahan laju, itu bermaksud itu adalah general. Okay, general maksudnya dia boleh jadi kadar perubahan laju dan kadar dia kata general maksudnya dia boleh jadi pecutan ataupun nyah pecutan. So every time dia bagi kadar perubahan laju, kalau dianya adalah nyah pecutan, kamu kena bagi jawapan yang negatif guys. Yang ni adalah nyah pecutan sebab graf dia tengah turun. Laju dia tengah berturun. Nampak tak? Ni laju kan? Laju dia tengah berturun. So kalau laju turun maksudnya nyah pecutan. So kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat negatif 0.5 guys. Itu adalah jawapan kamu. Okay? Settle benda ni untuk soalan yang pertama iaitu A. Jom kita lihat soalan yang kedua. Jarak dalam meter yang dilalui oleh objek itu bagi 3 saat yang terakhir guys. 3 saat 3 saat yang terakhir itu adalah daripada 12 hingga 15. Kalau dia nak jarak, kita kena cari luas di bawah graf, iaitu luas dekat kawasan sini. Bentuknya segitiga. Cara nak cari jawapan pun senang sahaja. Setengah kali tapak. Tapak dia kamu dah tahu 3 beza dia kan. Ni tapak dia, beza dia adalah 3. Dan tingginya adalah berapa dekat sini guys? Tingginya dekat sini adalah 18. Kita darab saja dengan 18 dekat sini. Apabila kita selesaikan benda ni 9 darab 3, kita akan dapat 27 meter. Itulah jawapan yang kita akan dapat. Dia nak 3 second terakhir kan? Yes, betul. 27 meter guys. Itu saja. Soalan MRSM ni, setakat ni, saya rasa bukan selagi, setakat ni, kita nampak soalan dia
tak begitu susah pun. Dia agak mudah sikit. Alright. Kita akan cuba soalan yang seterusnya. Kita tengok ada tak soalan yang mencabar. Soalan ketujuh. Next. Soalan nombor 7 guys. Jom kita lihat apakah soalannya. Soalan ni dia kata Raja 4 menunjukkan carta palang bagi bilangan pelajar yang menyertai kelab matematik di SMK Indah. Alright. Lepas tu dia kata seorang pelajar dipilih secara rawak dari kelab matematik. Seorang pelajar dipilih secara rawak daripada kelab matematik. First dia kata apa ni? Ni kata bilangan pelajar. Ini adalah sesi pagi dan petang. Yang ni perempuan, yang ni lelaki. Okay, alright. First guys, kalau kamu tanya saya akan tulis dulu dia punya number dekat sini. Jangan biarkan number dia senang. Okay, tengok Yang ni daripada 0 hingga berapa? 60 kan? Cikgu akan tulis dekat sini 60 lah, macam tu lah cikgu tulis 60. Yang bawah ni pula 0 hingga berapa ni? Yang ni adalah 50, cikgu tulis 50 dekat sini. Yang atas ni pula kita ada berapa? 50 sampai 70, 20 saja beza dia, kita tulis 20. Guys, tengok yang atas ni jangan ingat yang ni adalah berapa? 70 tau. Salah dia beza. Yang biru ni kamu ambil saja warna tu. So dekat sini pula kita ada 60 hingga 100 iaitu 40. So sekarang kamu dah tahu dah. Yang ni adalah lelaki kan? Okey, kamu dah tahu yang atas ni adalah lelaki, yang ni lelaki, yang bawah ni adalah perempuan. Kamu dah tahu dah. Baru kamu jelas. Okey, sekarang dia kata apa? Seorang pelajar dipilih secara rawak dari kelab matematik. Dipilih seorang pelajar. Dia nak kita buat apa? Oh, hitung kebarangkalian bahawa pelajar yang dipilih adalah pelajar perempuan. So dia pilih seorang pelajar. Pelajar itu adalah pelajar perempuan. So kita ada berapa pelajar perempuan dekat sini? Dia ada pagi dan petang. Jumlah pelajar perempuan dekat sini adalah sebanyak 110 orang. So kita tulis saja 110 orang pelajar perempuan bahagi dengan jumlah pelajar yang ada dekat sini adalah berapa? 110 tambah ni 40 dengan ni 60. So kita akan dapat total berapa dekat sini? 170. So kita tulis saja 170. Kalau kita permudahkan benda ni 110 dan 170 guys, kita akan dapat berapa? 110, 170. Cikgu tulis dekat sini lah, kamu akan nampak 110 per 170. Permudahkan kamu akan dapat 11 per 17 guys. Itu adalah probability untuk kamu untuk apa? Pilih seorang pelajar perempuan. Alright? Pelajar perempuan. Alright? Itu saja guys. Simple. Satu markah. Yelah, apa lagi kamu nak buat? Alright. Next, kita pilih soalan yang kedua. 2 orang pelajar dipilih. Sekarang ni mencabar sikit sebab dia pilih 2 orang pelajar kan? Secara rawat dalam kalangan pelajar perempuan. Oh, dia pilih di kalangan pelajar perempuan sahaja. 2 orang pelajar. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua pelajar yang dipilih itu adalah dari sesi pagi. So maksudnya perempuan pagi dan perempuan pagi. Itu adalah maksud dia. So sekarang kita buat pengiraan dia. Okay, kita nak ambil bilangan pelajar perempuan. Okey, perempuan tu ada berapa orang? 60 orang pelajar. Kita tulis dulu 60 orang pelajar. Bukan. Dia nak perempuan daripada sesi pagi, betul kan? Yalah, betul lah. So perempuan daripada sesi pagi tu kita akan ambil 60 orang pelajar. Itu adalah bilangan pelajar perempuan daripada sesi pagi guys. Dia tak nak ambil daripada, okay, but you guys have to understand sesi pagi 60 tu lah pelajar perempuan daripada sesi pagi. Tapi kenapa kita ambil 60 tu? Sebab itu sesi pagi. Tapi kalau dia nak bilangan pelajar perempuan sahaja tau, dia kata di kalangan pelajar perempuan. So kita tak boleh ambil jumlah 170 dekat sini. Kita nak ambil di kalangan perempuan sahaja. Maka 60 tambah 50 kita akan dapat 100 berapa? 110. So ini adalah bilangan pelajar perempuan daripada sesi pagi. That's first one. Dan cikgu dah katakan perempuan sesi pagi dan perempuan sesi pagi. So kita dah pilih seorang perempuan daripada sesi pagi. Sebab 60 orang perempuan daripada sesi pagi ada 110 orang. Yang kedua pula kita pilih seorang lagi pelajar perempuan. So kalau kita pilih seorang lagi pelajar perempuan, okey, di sini kamu kena fikir betul-betul. Kalau dia pilih seorang pelajar perempuan 60 orang, okey, first time dia ada 60 orang daripada 110 orang. Bila dia pilih orang yang kedua, perempuan tu sekarang ni hanya ada berapa orang? 59 orang. Kan orang pertama tu dia dah pilih 59, daripada jumlah pun dah jadi 109 orang. Sebab seorang pelajar perempuan kan telah pun dipilih. Guys, this is the trick dekat sini. So bila kamu selesaikan benda ni, kamu akan dapat apa? Kamu dapat jawapan 354 per 1199 guys. Ini adalah jawapan kamu. Probability untuk pilih pelajar perempuan dari sesi pagi. 2 orang pelajar perempuan di kalangan, okey, 2 orang pelajar dari sesi pagi di kalangan pelajar perempuan. Itu adalah maksudnya guys. So kamu dapat berapa dekat sini? Kamu dapat 2, 1, 3 markah. Soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 7 settle. Jom kita pergi ke soalan nombor 8 sekarang. Guys, baru saya perasan
ada soalan C lagi. Saya ketinggalan. Saya ingatkan dah habis, kita pergi ke soalan seterusnya. But no guys, kita ada soalan C. Jom kita lihat soalan C pula sekarang. Soalan C dia kata, 2 orang pelajar dipilih secara rawak dari sesi petang. So dia nak pilih daripada sesi petang sahaja. Dan dia kata, hitung kebaran kalian bahawa sekurang-kurangnya seorang pelajar lelaki dipilih. Guys, bila dia bagi soalan seperti sekurang-kurangnya seperti ini, you guys have to be really careful sebab dia akan boleh ada banyak combination dekat sana tau. So kamu kena berhati-hati. Jom kita selesaikan soalan ini dulu. Sebelum tu kita ambil maklumat yang ada. Dia nak sesi petang. Okay, kita pergi ke sesi petang dulu. Ni sesi petang. Kita tengok lelaki ada 20, perempuan ada 50, total ada 70. So cikgu tulis dekat sini, untuk sesi petang lelaki ada 20, perempuan ada 50 dan total adalah sebanyak 70 guys. Kamu lupakan benda ni. Ni bukan A, ni bukan B. Kita tengah buat soalan C sekarang. Alright. So dia nak apa? Dia nak sekurang-kurangnya seorang pelajar lelaki dipilih. Maksudnya apa guys? Kalau dia nak sekurang-kurangnya seorang lelaki dipilih, apa kombinasi yang ada? Maybe dia boleh kata lelaki dan perempuan. Okay, lelaki dan perempuan sebab dia dah ada kombinasi seorang lelaki. Maybe dia boleh kata atau. Okay, atau kita boleh kata first dia pilih perempuan dan dia pilih lelaki. Make sense juga. Walaupun dia pilih lelaki dan perempuan, dia pilih perempuan dan lelaki, sekurang-kurangnya ada seorang lelaki. But dia kata sekurang-kurangnya lelaki. Maksudnya kita boleh juga kata atau kombinasi lelaki dan lelaki. That is also sekurang-kurangnya seorang lelaki. So ni adalah 3 combination yang kita akan dapat guys. So 3 combination ni pun kamu kena kira. So kita masukkan dalam bentuk pengiraan angka dia. So kalau lelaki dan perempuan, maksudnya lelaki yang dia pilih pertama tu 20 orang daripada 70 orang. Okey, dan tu kita gunakan darab. Dalam probability tu, benda ni kamu dah tahu kan, dan tu kita guna darab. Kalau perkataan atau, kita guna tambah. Alright. So lelaki pertama 20 daripada 70 orang. Yang kedua pula dipilih perempuan. See, kalau perempuan ni total ada berapa perempuan? 50 orang. Daripada jumlah berapa? 70 ke 69? 69 sebab seorang lelaki tu telah pun dipilih kan. So total dia akan jadi kurang sekarang 69. Alright. Sekarang kita ada atau. Atau maksudnya kita tulis tambah dekat sini. Dan kita pergi untuk probability yang seterusnya. Probability seterusnya dia kata perempuan dan lelaki. First dia pilih perempuan. Lepas tu dia pilih lelaki. So perempuan tu 50 daripada 70 orang. Kalau kita gunakan perkataan dan ni, kita akan darab. Yang kedua pula dia pilih lelaki. Lelaki tu berapa? Lelaki tu ada 20 orang daripada jumlah sekarang dah kurang jadi berapa? 69 orang. Okey, atau kombinasi yang seterusnya. Kombinasi seterusnya atau tu kita tambah lagi. Apa kita tulis? Lelaki dan lelaki guys. Lelaki dan lelaki. So first lelaki 20 daripada 70 dan tu darab. Yang kedua adalah 19. Sebab apa? Lelaki pertama ni kan 20 orang dia dah pilih daripada 20. Sekarang ni ada tinggal 19 orang sajalah daripada 69 orang guys. Ini adalah 3 jenis combination yang kamu boleh dapat. Okay, let's selesaikan benda ni dan tengok apa jawapan kita dapat dulu. So guys, cikgu masukkan semua benda ni bulat-bulat dalam kalkulator dan cikgu dapat jawapan 34/69. This is what I get guys. 34/69. Itulah jawapan yang saya akan dapat. Okay, but then I'm gonna tell you something. Okay guys, tengok ini satu cara. Ada satu lagi cara yang kamu boleh buat. Apa satu lagi cara dia? Very simple. Tengok. Dia kata, hitung kebaran kalian bahawa sekurang-kurangnya seorang pelajar lelaki dipilih. So, satu saja kombinasi yang dia tak nak. Dia nak, kalau daripada 2 orang tu, 1 orang tu dia kena ada at least lelaki. So, satu saja kombinasi yang dia tak nak, iaitu apa? Perempuan dan perempuan dia tak nak. Dia nak at least seorang lelaki, betul tak? So, kalau kamu ambil at least satu lelaki tu sebagai probability dia 1. Kalau kita buang probability perempuan dan perempuan, kombinasi perempuan dan perempuan, kita masih akan dapat jawapan yang sama. So maksud yang cikgu cakap sekarang ni adalah kita ambil 1 tolak. Sebab 1 tu adalah kesudahan yang penuh. Alright, 1 is a full one. Kita tolak dengan satu saja kombinasi yang kita tak nak. Iaitu apa? Probability of perempuan dan perempuan. Inilah apa yang kita tak nak berlaku, betul tak? So kita ambil 1 dan kita tolak perempuan dan perempuan. So kalau orang pertama kita pilih tu adalah perempuan, dia akan jadi 50/70 dan tu adalah darab. Yang kedua dia akan jadi perempuan dan perempuan. So perempuan yang kedua akan jadi 49 bukan 7 tapi dia akan jadi 69 dekat sini guys. So kita tulis 69. Alright. So kalau kita cuba selesaikan benda ni, masukkan dalam kalkulator, kita akan ambil 1 tolak dalam kurungan
50/70 kita akan darab dengan berapa? 49/69 guys. Kalau kamu buat ni sepatutnya kamu dapat jawapan yang sama betul. Kamu dapat 34/69. You will get the same answer dekat sini guys. 34/69. So, tidak semestinya kamu mesti kena gunakan cara yang ini ataupun cara yang ni. Mana-mana yang kamu dah faham, kamu boleh buat benda tu guys. It's all up to you, right? Soalan nombor berapa ni? Soalan nombor baru kita siap soalan ni dan kita pergi ke soalan nombor 8 pula sekarang. Guys, soalan nombor 8 ni plan, alright? You guys know this is just drawing. To be honest, ini adalah topik yang paling aku benci guys. Okay, topik yang paling aku benci sebab dia banyak kena lukis. But when you see this question, dia kata apa? Lakarkan bentuk 3 dimensi gabungan objek tersebut. So, you guys just have to draw this. Tengok dia dah kata yang ni adalah pandangan hadapan. Bila kamu tengok dari depan, kamu dapat benda ni saja. Alright. Lepas tu pandangan sisi. So, bila kamu tengok daripada tepi dia, sisi depan sini lah. Kamu tengok daripada sisi depan tu, kamu akan nampak, okay, 2 kotak seperti ini. Okay, ada garis kat tengah-tengah. You tahu tak kenapa? Garis tengah-tengah inilah garis tengah-tengah ni. Maksudnya, kamu ambil ni pergi letak kat belakang. So, dia akan sambung. Seperti ini, dia akan ada 2 garis kat belakang. Itu maksud dia, alright. Dan yang ni pula dia kata apa? Ini adalah plan. Plan maksudnya bila kamu tengok daripada atas. So daripada atas kalau kamu tengok guys, basically dia macam ni. Sebab dia punya garis dekat sini kan. Garis ni ada dekat bahagian yang dalam. Bila kamu tengok daripada atas, garis ni yang pendek ni garis yang panjang. Dah nampak dekat depan ni. Tapi garis pendek ni kamu tak nampak. Sebab tu garis tu dia buat sebagai putus-putus dekat bawah. So, the total thing yang kamu akan nampak adalah benda yang cikgu lukis dekat sini lah. Can you guys see or not? Inilah shape yang kamu akan dapat. That's what you guys need to draw. Okay? So, saya akan lakarkan untuk kamu. Dan kamu boleh tengok jawapan dia. So guys, ini adalah lebih kurang lakaran cikgu untuk gambar ni. So, dia suruh kamu buat apa? Dia suruh kamu lakarkan juga. So, kamu dah pun lakarkan, tak payah nak gunakan exact measurement. Just lakarkan saja, sudah pun settle 2 markah dekat sini guys. Now, kita tengok hitung luas dalam cm square serta condong bagi gabungan objek tersebut. So, serta condong tu maksudnya adalah yang ini guys. Okay, ini adalah serta yang condong kan. So, dia nak kamu cari hitungkan apa? Luas dalam cm square serta condong. So, maksudnya dia nak kamu cari luas ni dan luas ini. So, daripada gambar ini, kita kena cari luas bahagian yang ini dan juga luas bahagian yang ada dekat bawah sini. That's the bahagian condong yang kita tengah buat. So, kita tengok measurement dia daripada dekat sini guys. Okay, but sebelum kita tengok dekat sini guys, korang kena faham semua yang kita perlukan adalah panjang dekat tepi sini dan panjang yang ni. Panjang yang ni bolehlah kita katakan sama panjang ni kan. So, kita cari dulu daripada gambaran dia punya sketch dekat sini. So, number 1, ini adalah dia punya plan. Plan tu daripada atas kan. Bila kamu tengok daripada atas, maka inilah dia punya total panjang yang dia telah bagi. Betul tak guys? That's the total panjang yang kita kena ada kan. So, kalau kita nak tahu panjang ni, kita tengok elevation dia. Dia kata 3. So, dari sini ke sini nilai dia adalah berapa? Sini 3 guys. Yang ni adalah 3. Dan tinggi dari sini ke sini adalah berapa? Okay, yang ni telah pun diberikan dekat sini. Berapa dekat sini? 3 juga. So, kita tahu yang ni 3. Everything yang kita nak tahu, yang paling penting kita kena tahu adalah tepi sini. Alright? Dan kita kena tahu dia punya total panjang dekat atas, iaitu dia punya plan. Ikut dekat sini lah. So, berapa dia punya nilai dekat sini ada tak dia bagi? Nilai dah kata dah. Nampak tak? Yang ni sama dengan yang ni, panjang dia adalah berapa? 5 cm. So, kita tahu yang lebar dia, so dalam gambar yang kita nak lukis ni, kalau inilah apa yang kita nak cari dia punya luas kawasan condong tu, kita tahu yang ni adalah 5 dan yang tepi sini adalah apa yang kita nak cari dekat sini guys. So, kalau kita tengok yang ni kita boleh gunakan Pythagoras theorem untuk cari nilai tepi sini. Betul tak? So, kalau kita nak cari nilai tepi sini, yang ni adalah hypotenuse. Hypotenuse adalah 3 cos 2 tambah dengan 3 cos 2 punca cos 2. Itulah apa yang kita kena buat. So, kalau kita nak kalau kita nak tahu dia punya luas, very simple guys. Kita ambil panjang ni darab dengan 5. So, panjangnya adalah berapa guys? Kita tengok panjang dia adalah punca cos 2 berapa? 3 cos 2 tambah dengan 3 cos 2. Ini adalah panjang dia. Dan kita kena darab dengan dia punya lebar. Lebar dia adalah berapa? Lebarnya adalah 5. So, kalau kita selesaikan benda ni, 3 cos 2 adalah berapa? 9 tambah dengan 9, 18. So, punca cos 2, 18. Kita kena darab dengan 5. Guys, kalau kita selesaikan ni, gunakan sajalah calculator. Okay? So, kalau kita tekan benda ni dalam calculator, kita akan tekan square root 18 darab dengan 5. Jawapannya adalah 21.21. Tapi guys, kita belum stop dekat sana. Sebab dia kata dia nak kawasan condong. Kawasan condong tu kan ada 2 kan. Tengok, nampak tak? Dekat sini atas 1
dan bawah ni ada 1. So basically kita kena darat dengan 2. So jawapan yang kita dapat kalau kita darat dengan 2, cikgu akan dapat jawapan dekat sini adalah 42.426. So maksudnya kita akan bundarkan 42.43 cm square dekat sini guys. Kalau kita bundarkan, itulah jawapan yang kita akan dapat. Luas untuk kawasan condong. Settle soalan nombor berapa ni? Soalan nombor 8. Jom kita pergi ke soalan nombor 9 sekarang guys. Alright guys, soalan nombor 9 dia nampak macam soalan garis lurus. Let's have a look at this. Dia kata titik R dan S terletak dekat mana bang? Dia kata titik R dan S terletak pada paksi Y. Mana titik R dan S terletak pada paksi Y? Dan RQ adalah selari dengan paksi X. Mana RQ? RQ adalah selari dengan paksi X. So dia selari guys. Dua garis ni selari Kita tandakan dulu dia selari. So kita tahu dia flat straight line sahaja, horizontal line. Okay, dia suruh kita cari koordinat bagi titik Q. Mana titik Q? Oh, dia nak kita cari koordinat titik Q guys. Kalau kita nak cari koordinat titik Q, apa yang kita perlu buat? Kita cuba tengok. Dia kata Y sama dengan X dekat sini. Yang ni adalah nilai dia 3. Yang ni adalah 5. So koordinat dekat sini kita ada X dan Y. Kita ada nilai X dan Y. Okay, so nilai X dan Y dekat sini. So kita dah tahu yang ni paksi Y dia. So kalau paksi Y dia 5, dekat sini kita letak nilai Y dia pun 5 lah. Kita dah tahu benda ni kan, koordinat titik Q. Kita dah tahu kan. But then guys, this is the beauty. Nampak tak dia kata persamaan ni adalah Y sama dengan X. So mana-mana titik yang ada atas garis ni, dia punya koordinatnya adalah mesti sama untuk X dan Y. Kalau saya letak satu titik dekat sini, yang ni adalah 2 katakan, ini pun mesti berapa? 2. Sebab itulah Y sama dengan X. So dekat titik sini, nilai Y dia 5, maka X pun mesti berapa? 5. Itulah jawapan dia guys. 5. Kita boleh buat macam tu je. That's it. Sudah dapat jawapan, terus bagi. Nampak satu markah je, sapu satu markah. Okay, so kita tengok persamaan yang kedua. Soalan yang kedua pula, dia kata persamaan bagi garis lurus SQ. Kamu kena cari persamaan garis lurus S dan Q. So that's what you guys need to do. Senang je guys, boleh cari je persamaan. Nampak tak? Koordinat dekat sini berapa guys? Titik S ni berapa? Koordinat dia 0 dan 3 lah. X dan Y dah ada. 2 titik sudah ada koordinat penuh. Bolehlah cari dia punya nilai. So dia punya nilai, kalau kita buat persamaan dia, kita akan dapat Y sama dengan MX plus C. Itulah apa yang kita kena buat. So first kita nak cari dia punya gradient. Gradient tu kita boleh guna je lah 2 koordinat. Yang ni kan kita ada X dan X1, Y1. Yang ni adalah X2, Y2. Kita boleh je buat Y1 tolak Y2. So kita akan dapat 5 tolak dengan 3 per 5 tolak 0. So kita akan dapat 2 per 5. Inilah dia punya kecurunan. So Y sama dengan 2 per 5 X tambah dengan C. C tu adalah apa guys? C tu adalah pintasan Y. Maksudnya mana garis tu pergi lenggar paksi. Lenggar, bukan lenggar bang. Langgar bang. Langgar paksi Y. Inilah langgar paksi Y. Dia kelanggar dekat 3. Maka kita tulis je 3 guys. Sudah habislah. Sudah habislah bang. Sudah habislah bang. 1 dan 2. MRSM. Why your question is so easy? I don't understand why. But itulah hakikatnya. Kita dapat jawapan yang betul guys. Dekat sini kita ada 5 koordinat dan Y sama dengan 2 per 5 X tambah 3. Soalan nombor berapa ni? 9 dah siap. Last question untuk bahagian A. Jom kita lihat sekarang. Guys, soalan nombor 10. Kita jumpa satu lagi persamaan. Solve. Selesaikan persamaan kuadratik dekat sini. Senang je guys. Senang je. Tapi ramai buat salah apa tau. Dia bawa 2 ni terus pergi bawah sana. Tak boleh. Kan saya dah kata. Kalau dia ada 2 term dekat sini, kamu tak boleh bawa 2 pergi sana. Jadikan dia 1 term. So tekniknya 4 boleh bawa sana. Dia akan jadi tolak 4. So 3x per 2 sama dengan 2x tolak 4. Kita boleh dapat ni. Sekarang you nak bawa 2 pergi sana, silakan. Boleh bawa 2 pergi sana. Kamu akan dapat 3x sama dengan 4x tolak dengan 8. Inilah apa yang kamu akan dapat. So sekarang kalau kamu nak selesaikan, 3x pindah sana, 4x tolak 3x, kamu akan dapat x negatif 8. Kalau pun pindah sini jadi positif 8 sama dengan 8. Sudah habis. Itu adalah jawapan kamu. Boom. 2 markah weh. 2 markah. Jangan rugikan markah-markah kalau kamu dapat macam ni dalam SPM. Jangan rugikan. Okay, kita tengok yang seterusnya. Dia kata Aileen, aku baca dia sebagai alien. Okay, Aileen, Farah dan Kumar menyertai satu pertandingan robotik. Farah memperoleh 19 ekor lebih daripada Aileen. Okay, kita ada cikgu tulis je lah Aileen, dan kita ada Farah, dan kita ada apa? Kita ada siapa? Kita ada Kumar. Alright, kita ada Kumar. So dia kata Farah memperoleh 19, aku cakap ekor tadi
skor lah. Mana ada ekor. Ni bukan pertandingan tangkap ayam ke apa. 19 skor lebih daripada Aileen. So Farah adalah Aileen tambah dengan 19 skor lebih. Alright. Manakala skor Kumar adalah 2 kali ganda skor Aileen. Skor Aileen Kumar adalah 2 darab dengan A. Aileen punya skor. Kita dah tulis dah. Diberi bahawa jumlah skor mereka ialah 163. Maksudnya jumlah dia iaitu A tambah dengan Farah. Farah punya skor adalah berapa? A tambah 19 kan? Kita tulis A tambah 19 tambah dengan Kumar punya skor tu 2A kan? 2A adalah sebanyak 163. Kenapa mereka buat macam ni? Hitung skor Aileen. Dia nak A tu berapa? 2A tambah A tambah A. 2, 3, 4A. Kita tulis je 4A. Tambah dengan A kecil pula sekarang. 4A. Tambah dengan 19. Sama dengan berapa? 163. 4A adalah 144. Dan A kamu adalah 36. Guys, adakah ini apa yang mereka nak? Ya, itu saja guys. Sudah pun habis. Berapa? 2 markah dekat sini guys. Settle pun dah. Kita dah siapkan 10 soalan dalam bahagian A. So guys, bahagian A untuk soalan MRSM kita dah pun siapkan. It looks like very easy. Dianya sangat-sangat mudah bahagian A ni. But bagaimana dengan soalan-soalan dalam bahagian B? Adakah dia mencabar ataupun dia susah? Kita akan tengok dalam video yang akan datang. That's what we gonna do guys. MRSM bahagian 2 dalam video yang akan datang. Untuk video ni, harap kamu dapat banyak faedah daripada apa yang cikgu bagi tahu kamu. Kalau kamu first time dekat sini guys, tolong tekan subscribe button, tekan bell icon supaya kamu dapat notification setiap kali cikgu upload konten. So once again, kalau kamu suka konten ini, tekan like dan share dengan kawan-kawan kamu. Hope you guys enjoy this content. I'll see you in the next content. Take care. Bye-bye.